Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 13 hari ini akan membentangkan topik kesedaran masyarakat terhadap isu perkauman. Sebelum kita membuka tirai pembincangan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tuah Arif Ahmad akan membentangkan tentang pendahuluan pembentangan hari ini. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum. Namun, kepelbagaian menimbulkan pelbagai cabaran kepada masyarakat. Di Malaysia, perpaduan kaum telah menjadi faktor penting yang menentukan kestabilan dan kemajuan negara. Walau bagaimanapun, kita mempunyai sejarah berdarah yang melibatkan dua kaum utama di Malaysia, iaitu tragedi 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei merupakan pergaduhan antara kaum Melayu dengan kaum Cina. Pergaduhan ini berlaku berikutan keputusan Pilihan Raya Umum Malaysia 1969 diumumkan. Parti Perikatan yang diketuai oleh Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) kehilangan beberapa kerusi kepada kerusi pembangkang. Hal ini telah membawa kepada ketegangan kaum yang memuncak kerana masyarakat Malaysia masyarakat Cina dianggap telah mendapat pengaruh politik. Keganasan itu telah melibatkan sejumlah besar kematian dan kecederaan seperti yang dipaparkan di dalam slide. Kerajaan ketika itu mengisytiharkan darurat dan parlimen digantung. Dalam kajian ini akan dikupaskan beberapa faktor perbalahan kaum, kesedaran masyarakat, perpaduan kepada semua lapisan masyarakat serta memupuk kesedaran masyarakat dalam tangani isu perkauman. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rakan sekumpulan saya iaitu Nur Afifah serta rakan-rakan yang lain. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang kepentingan kajian. Kajian ini bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia mengenai kepentingan bagi setiap kaum untuk menghormati dan bertoleransi antara satu sama lain yang kini dipandang enteng oleh masyarakat sejagat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan faktor-faktor penyebab berlakunya pemusuhan antara kaum, seperti peristiwa hitam yang melanda negara kita pada 13 Mei 1969. Akhir sekali, kajian ini juga dilakukan untuk menghuraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi setiap kaum untuk mewujudkan suasana yang aman damai, justru menjadi masyarakat yang bersatu padu meskipun berbilang kaum, bahasa dan juga agama. Baiklah, saya Idriana Natasha akan beralih kepada penerangan tentang kaedah-kaedah yang telah digunakan dalam kajian ataupun laporan kami pada kali ini. Dalam kajian kami, terdapat 3 kaedah yang telah kami gunakan, iaitu pertama, wawancara, yang kedua, soal selidik, dan yang ketiga, rujukan kepada jurnal artikel ataupun buku ataupun sumber berautoriti. Bagi kaedah yang pertama, iaitu wawancara, terdapat 4 orang responden yang telah diwawancara dan terdapat 5 persoalan yang diajukan kepada responden dan keempat-empat responden merupakan pelajar Universiti Teknologi Petronas sendiri yang berusia dalam lingkungan 19 hingga 21 tahun. Seterusnya, kaedah kedua iaitu kaedah soal selidik. Soalan bagi soal selidik ini telah pun dibuat dan diedar dalam bentuk Google Form. Dan Google Form tersebut diberi akses kepada mana-mana pelajar di dalam UTP selama 2 minggu. Hasil daripada edaran Google Form tersebut, kami dapat mengumpulkan sebanyak 41 jawapan daripada responden berbeza. Google Form juga telah diedar dalam pelbagai platform seperti Instagram, WhatsApp dan lain-lain lagi. Dan rasional kami dalam melakukan kaedah ini adalah untuk mendapatkan data statistik sebagai bukti kepada hujah kami dalam laporan kami. Dan akhir sekali, bagi kaedah kajian yang ketiga iaitu rujukan kepada artikel jurnal ataupun buku berautoriti. Kajian ini dilakukan selama 1 bulan dan melalui artikel-artikel jurnal yang kebanyakannya diperolehi daripada Google Scholar. Dan kaedah ini digunakan spesifik untuk membuat kajian literatur berkenaan peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan fokus utama kajian kami yang berkait rapat dengan perpaduan di Malaysia. Okey, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Chairperson dan Alia Najwa dan seterusnya. Terima kasih. Sebelum saya memulakan kupasan wawancara ini, nama saya Alia Najwa binti Mulyadi. Berdasarkan kajian, terdapat 6 langkah-langkah untuk mengatasi isu perkauman yang dapat dirumuskan daripada kajian tersebut. Okey, yang pertama, pendidikan inklusif merupakan langkah pertama yang harus ditekankan. Dengan mengajarkan tentang kepelbagaian etnik, budaya dan agama, kita dapat membentuk generasi yang lebih bertoleransi dan memahami. Seterusnya, media dan literasi berperanan penting dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat. Ini bagi memastikan bahawa media bertanggungjawab dan berperanan dalam mempromosikan kepelbagaian masyarakat majmuk di Malaysia agar tidak terasa asing. Yang ketiga pula, rakyat perlu mendukung pemimpin politik beragama dan masyarakat yang berkomitmen untuk mempromosikan persatuan. Pemimpin seperti itu dapat memberikan inspirasi dan arahan dalam mengenai isu-isu perkauman secara efektif dan positif.
Langkah keempat pula, kesedaran masyarakat adalah alat penting dalam mengubah sikap negatif dan mempromosikan budaya perdamaian. Melalui program-program yang menggalakkan kerjasama antara kelompok etnik, kita dapat mencipta perubahan positif dalam persepsi masyarakat terhadap isu-isu perkauman. Yang kelima pula, kita hendaklah hindari daripada menyebarkan berita palsu yang dapat memburukkan isu perkauman. Hal ini kerana ia dapat menimbulkan salah faham yang teruk antara kaum. Dan keenam pula, kita hendaklah berkomunikasi dengan orang-orang dari kelompok etnik yang berbeza dan jalin hubungan persahabatan. Ini dapat membantu memecahkan tembok perasaan asing dan mempromosikan pemahaman. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Jeffrey untuk menyambung kupasan kajian. Baiklah, terima kasih Arlia kerana memberikan peluang kepada saya untuk membentangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dan kesan dari isu perkauman di Malaysia. Baiklah, kesan-kesan isu perkauman di Malaysia yang pertamanya adalah ketegangan antara kaum. Ketegangan antara kaum ni kalau dilihat lagi kompleksnya, ini bermaksud kesenjangan sosial, ketidakstabilan dan konflik antara kelompok etnik dapat berujung pada ketegangan, kekerasan bahkan rusuhan sosial yang merugikan masyarakat. Contoh yang kita tahu adalah tragedi 13 Mei. Yang kedua, ia akan merosakkan pembangunan ekonomi. Konflik perkauman yang berterusan dapat menghambat pembangunan ekonomi dan mencipta ketidakpastian daripada para pelabur, dan ini mengurangkan stabilitas ekonomi negara. Dan yang seterusnya, menggugat keharmonian negara. Potensi kekerasan dan kehilangan nyawa ini akan berlaku jika keharmonian negara tidak terkawal. Isu perkauman yang tidak terkendali berpotensi berhujung pada kekerasan fizik dan konsekuensi serius seperti kehilangan nyawa dan kecederaan. Seterusnya kita beralih kepada faktor mengenai isu perkauman di Malaysia. Yang pertama, sejarah yang kompleks. Sejarah yang kompleks ini bermaksud pengalaman berbeza kelompok etnik semasa kolonialisme dan pasca kemerdekaan. Yang kedua, politik manipulatif. Politik manipulatif ini adalah penggunaan isu perkauman dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, ketidaksetaraan ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi ini adalah perasaan ketidakadilan ekonomi dari kelompok etnik. Sebagai contohnya, keseimbangan distribusi kekayaan peluang ekonomi berbeza di antara etnik. Faktor keempat, peranan pemimpin. Pemimpin politik, agama dan masyarakat dalam memainkan peranan yang penting dalam mempromosikan kerukunan etnik dalam mengatasi isu-isu perkauman. Dan kelima, kurang pendidikan. Pendidikan yang kurang inklusif tentang keberagamaan etnik, budaya dan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhi isu perkauman. Terima kasih kepada Jefferson. Seterusnya saya akan, nama saya Muhammad Naim Zamri. Saya akan memberikan hasil kajian daripada soal selidik. Yang pertama mengenai latar belakang kepada responden. Pertama sekali, majoriti responden merupakan berumur 18 hingga 23 tahun dan yang kedua tertinggi merupakan 30 tahun ke atas. Seterusnya, majoriti kaum yang menjawab soal selidik kami merupakan kaum Melayu, tetapi terdapat juga kaum-kaum yang lain seperti Cina dan India, tetapi hanyalah minoriti sahaja. Bagi pekerjaan soal responden, majoriti merupakan seorang pelajar iaitu sebanyak 63.4% dan terdapat juga penjawab awam, pekerja swasta dan juga lain-lain. Seterusnya. Okey, bagi soalan pertama soal selidik kami bertanyakan tentang tahap kesedaran perpaduan kaum di Malaysia. Majoriti responden menyatakan tahap kesedaran perpaduan kaum di Malaysia dalam keadaan yang baik iaitu sebanyak 56.1%. Tiada segelintir menyatakan ianya dalam keadaan yang teruk, tapi tiada yang mengatakan ianya dalam keadaan yang sangat teruk. Hal ini dikatakan kerana tiada apa-apa sebarang isu perkauman kaum yang sedang berlaku. Pembentangan seterusnya akan dilakukan oleh Izman Hakim. Okey, terima kasih Hakim. Nama saya Muhammad Izman Hakim. Jadi untuk seterusnya soal sidik, adakah masyarakat mengambil berat tentang kesedaran perpaduan kaum? Okay, dari soal sidik ini kita dapat mengetahui bahawa majoriti berpendapat bahawa hanya masyarakat kita hanya mengambil berat tentang kesedaran perpaduan kaum secara sederhana sebanyak 78%. Dan itu kita juga dapat rumus bahawa kurangnya pembenahan tentang pentingnya perpaduan kaum. Okay, bagi soal sidik yang seterusnya, langkah bagi memberi kesedaran terhadap masyarakat mengenai perpaduan kaum.
Bagi soal selidik ini, kami memberi 4 jawapan kepada responden, iaitu mengajuk aktiviti kemahiran seperti gotong royong, menghargai jasa tokoh negara, meraihkan sambutan perayaan semua kaum secara beramai dan menggalakkan anak-anak berkomunikasi dengan jiran yang berlainan bangsa. Bagi soalan ini, kebanyakan orang memilih menggalakkan anak-anak berkomunikasi dengan jiran berlainan bangsa sebagai langkah berkesan untuk memberi kesedaran terhadap masyarakat mengenai perbudayaan kaum, iaitu sebanyak 70.7%. Selain itu, kita juga dapat merumuskan bahawa menghargai jasa tokoh yang berjuang demi kemerdekaan merupakan langkah yang paling kurang berkesan untuk mengenai perbudayaan kaum ini. Seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat saya, Adrayan. Okey, terima kasih saudara Ismail. Sebanyak 100% responden bersetuju bahawa kesedaran mengatasi isu perkauman hendaklah diterapkan seawal sekolah rendah. Seterusnya, manakala majoriti sebanyak 55% juga berpendapat bahawa sekolah vernacular menyumbang kepada kemerosotan perpaduan kaum. Okey, untuk faktor yang menyumbang kepada kemerosotan perpaduan kaum, sebanyak 68.3% mengatakan bahawa provokasi media massa merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kemerosotan perpaduan kaum. Seterusnya, faktor yang kedua adalah landscape politik negara. Dan ketiga, kewujudan sistem pendidikan yang berbeza yang merekodkan sebanyak 51.2% dan akhir sekali ketidakseimbangan ekonomi. Akhir sekali, daripada hasil borang soal selidik, kita boleh merumuskan bahawa setiap individu bertanggungjawab dalam memupuk kesedaran tentang perpaduan kaum. Sekolah juga memainkan peranan yang penting, diikuti oleh ibu bapa, media dan juga ahli politik. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menjemput rakan saya untuk membuat konklusi. Okey, baiklah. Saya Balkis Arlina binti Kabirullah akan membuat kesimpulan tentang peristiwa 13 Mei yang telah dirungkaikan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Peristiwa pahit dan mustahak ini telah memberi kesan kepada rakyat sehingga hari ini, meskipun ia telah berlaku lebih dari 50 tahun yang lalu. Ia mencetuskan satu titik hitam dalam lipatan sejarah negara kerana mengakibatkan banyak kehilangan nyawa dan juga kerosakan harta benda. Jadi kita perlulah sedaya upaya hidup bersama-sama dan memahami antara satu sama lain agar dapat memelihara keharmonian dan keamanan negara kerana kita hidup dalam komuniti yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan juga budaya. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita seharusnya memperkukuhkan lagi perpaduan agar peristiwa ini tidak akan berulang lagi. Baiklah, jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.